Berapa ramai orang perempuan yang tahu bahawa sideburn, rambut atau bulu yang tumbuh dalam kawasan muka wajib dibasuh ketika berwuduk. Tak sah wuduk jika tidak dibasuh sekalian muka dan bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Berapa ramaikah orang perempuan yang ketika berwuduk dia selit rambut sideburn yang tumbuh panjang ke belakang telinga dan menyebabkan rambut yang diselitkan ke belakang telinga itu tak kena air ketika membasuh muka. Kesudahannya tak sah wuduk dan tak sah solat yang dikerjakan. Ini mengenai bahagian anak rambut. Digunakan istilah sideburn. Kalau dalam bahasa Inggeris dikata baby hair, kalau tak silap lah. Perhatikan ada 3 istilah yang digunakan. Dan saya ingat inilah kunci salah faham yang berlaku. Anak rambut, sideburn atau baby hair. Iaitu di hujung bahagian rambut di sebelah sisi di depan telinga ni. Lelaki ada, perempuan pun ada. Masalahnya apabila digunakan perkataan sideburn. Saya ingat kalau anak rambut itu boleh diterima lagi. Tapi bagi saya melihat perkataan sideburn itu yang menjadi kunci kekeliruannya. Kerana saya menganggap ada perbezaan antara anak rambut dengan sideburn. Anak rambut tadi ialah bahagian hujung rambut. Dia bukan sebahagian daripada jambang, tapi dia sebahagian daripada rambut kepala. Sedangkan sideburn, dia adalah rambut yang bersambung antara rambut kepala dengan rambut muka atau jambang bagi lelaki. Pendek kata perlu diperincikan apa maksud sideburn itu. Dan alhamdulillah apabila saya lihat penjelasan yang diberikan oleh para ulama tentang masalah ini, ternyata bahawa mereka menggunakan istilah-istilah yang sebegitu teliti dan tepat. Anak rambut ialah rambut yang berada yang bukan di atas tulang yang bergerak itu. Sebaliknya di perbatasannya. Dan ini iaitu di tepi inilah. Ni yang tulangnya kat sini. Jadi dia kat hujung betul-betul perbatasan. Jadi bahagian atasnya itu yang kita kata anak rambut, dan itu dalam istilah syaraknya dipanggil sebagai as-sudgh. Ini as-sudgh. Ini rambut as-sudgh. Sedangkan yang di bawahnya yang berada di atas tulang yang mungkin timbul bila kita gerakkan rahang kita, itu dinamakan al-idhar. Ini rambut al-idhar. Sideburn pun dia merangkuminya. Tapi dalam istilah syaraknya ialah al-idhar. Sedangkan di bahagian bawah lagi di sini ada terperinci lagi. Ini adalah bahagian al-arid. Ini rambut al-arid. Di bawah ini pula ini adalah bahagian al-lahi, dan di hadapan ini adalah rambut al-dhiqn. Manakala di bahagian atas pipi ini adalah al-khad. Maka lihat betapa terperincinya istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab, yang saya ingat tidak ada dalam bahasa Melayu kita, hatta mungkin tidak ada dalam bahasa Inggeris pun. Dan ini yang boleh menimbulkan kekeliruan jika digunakan istilah-istilah yang tidak sepatutnya, istilah yang bukan bahasa Arabnya. Dalam sebuah hadis ditarafkan sebagai hasan oleh At-Tirmidzi, perawi mengatakan, Ar-Rubai' binti Muawwidh, dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha ra'sahu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan menyapu kepalanya, wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbar, dan dia menyapu bahagian depan dan belakang kepala itu, wa sudghaih wa udhunaih, kedua-dua sudghaih, kedua-dua bahagian rambut sudgh itu, dan kedua-dua telinganya sebanyak 1 kali. Perhatikan dalam hadis ini digunakan istilah as-sudgh secara spesifik. Sedangkan as-sudgh itu adalah bahagian perbatasan rambut kepala sebelum tulang rahang tu. Dengan penjelasan yang telah kita berikan tadi, maka persoalannya di sini, apa hukum anak rambut tadi? Apa hukum anak rambut? Adakah dia termasuk daripada bahagian rambut kepala, maka memadai dengan disapu, atau adakah dia termasuk dalam rambut muka yang wajib dibasuh? Sedangkan zahir dalam mesej berantai yang kita baca tadi mengkategorikan anak rambut yang digunakan istilah sideburn sebagai sebahagian daripada rambut muka. Seperti mana kalau lelaki kita ada janggut kan, maka ini rambut muka kita yang wajib dibasuh. Sehingga dia mengandaikan kalau perempuan tu anak rambut dia kan kadang-kadang boleh panjang, tapi dia contoh juntai macam tu je lah. Ya, sebab dia punya pangkal dia di atas perbatasan rambut kepala tu. Apa yang berlaku ialah mereka tarik anak rambut tu ke belakang dan sekadar membasuh bahagian muka tu tanpa membasuh bahagian anak rambut yang telah ditarik ke belakang. Sehingga dalam mesej tadi mengatakan wuduknya tak sah. Maka di sini kita kena jelaskan, adakah anak rambut itu sebahagian daripada rambut
rambut kepala atau dia rambut muka. Jelas dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, Nabi sekadar menyapu rambut as-sudgh itu, anak rambut itu. Nabi sekadar menyapunya, menunjukkan bahawa anak rambut itu adalah sebahagian daripada rambut kepala dan bukan rambut muka. Dan satu lagi saya boleh tambah, buat mereka yang telah menimbulkan kekeliruan dalam mesej berantai tadi, mereka perlu jelas. Jika mereka mengatakan bahawa anak rambut yang mereka panggil sideburn tadi sebagai sebahagian daripada rambut muka perempuan, maka kita katakan kepada dia, ini bererti bahawa kalau perempuan itu memakai tudung, maka boleh sahaja dia membiarkan anak rambut itu terjuntai, kerana itu adalah sebahagian daripada rambut muka. Sedangkan muka bukan aurat. Seperti kadang-kadang sebahagian wanita mungkin ada rambut nampak macam misai kan, dia kena tutup ke? Kerana itu rambut kepala? Tak, itu rambut muka kan, dia tak perlu nak tutup, itu bukan aurat. Maka kalau dia kata anak rambut itu sebahagian daripada rambut muka, maka bolehlah perempuan membiarkan anak rambut itu terjuntai. Dan tidak ada sesiapa yang mengatakan sedemikian. Sebaliknya, semua paling tidak setuju dari segi praktikal bahawa semua rambut termasuk daripada anak rambut itu perlu ditutup. Maka ini secara praktikalnya mereka sebenarnya bersetuju mengatakan bahawa anak rambut itu adalah sebahagian daripada rambut kepala yang merupakan aurat dan memadai untuk disapu apabila mengambil wuduk dan bukan dibasuh sebagai sebahagian daripada rambut muka.